بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه Subhanahu wa ta'ala. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Nama saya Muhammad Gunawan binti Abdul Aziz. Jadi saya ni asal sebenarnya Kota Baru lah. Kota Baru Kelantan. Lahir dibesarkan di Kelantan. Walaupun nama tu agak bersifat Nusantara sikit kan. Jadi di Kelantan, pendidikan menengah saya ialah di Al-Ma'had Al-Muhammadi Lil-Banin. Daripada peralihan sampailah ke tingkatan 5, sempatlah tingkatan 6 sekejap. Jadi itulah asas pendidikan agama yang betul-betul lah. Kerana kami sekolah Ma'had Muhammadi ni dia menggunakan silibus yang agak berlainan lah daripada sekolah agama yang biasa. Dan Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah, inayah Allah, kemudian saya sambung pelajaran di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang mana pengkhususan saya lebih kepada bidang dakwah dan juga hadis. Sebenarnya dalam masa yang sama saya juga mendapatkan ilmu lah daripada tuan-tuan guru yang mana ada kan, kita manfaatkan. Tidaklah kita ni berpada dengan apa yang kita belajar di universiti dulu. Jadi itulah lebih kurang sedikit pasal saya ni. Kenapa tasawuf? Jadi tasawuf ni kalau kita buka lah mana-mana kitab yang membicarakan tentang tasawuf, adalah jelas tasawuf ini adalah satu ilmu yang berkait rapat dengan kejernihan hati kita sebagai hamba Allah. Sejauh mana diri kita ini berusaha dan mencapai darjat ihsan yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan melalui apa yang Nabi SAW ajarkan. Jadi tasawuf ini sudah tentu sebagaimana bidang-bidang lain, dia ada kepentingan dia yang tersendiri. Dia ada kepentingan dia tersendiri. Sebab apa? Contoh, untuk dapatkan sifat ihsan, sudah tentu ia adalah matlamat kita. Kan? Kerana Nabi SAW sendiri pun bagi tahu, ihsan ini ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu benar-benar melihat Allah. Kalau tak pun kamu meyakini yang memang Allah sedang melihat kamu. Jadi tasawuf ini juga dia sangat berkaitan dengan akhlak. Maka sudah tentu akhlak ni semua orang setuju. Kan selalu orang kata, ini apa dia ni, semayang rajin, bersabih, tasbih rajin, tapi mengatur orang pun boleh tahan. Jadi menunjukkan bila ketidakseimbangan itu berlaku,
tasawufnya dipinggirkan, maka ini yang akan terjadi. Ini yang terjadi. Jadi sebab itu tasawuf ini penting. Dia berkaitan dengan akhlak, kejernihan jiwa, penghampiran seorang dengan Allah, dan lebih lagi maknanya merujuk kepada ketakwaan itu sendiri, dan wujudnya memupuk sifat-sifat yang penting, yang mahmudah tadi dalam diri kita, diri seseorang, kan? Sabar. Macam mana nak wujudkan sabar tu? Nak mencapai tahap sabar, syukur. Macam mana nak sampai tahap syukur? Zuhud. Macam mana yang katakan zuhud? Jadi ini semua bidang tasawuf. Fiqh dia tak akan bincangkan benda ni. Hadis dia tak bincangkan benda ni. Fiqh dia akan bincang yang mana wajib, yang mana haram, yang mana ni. Tapi kalau hadis dia akan bincang yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana, begitulah. Jadi itulah yang kita katakan kepentingan disiplin atau bidang yang dinamakan sebagai tasawuf itu sendiri. Ada orang panggil tasawuf, ada orang panggil sebagai akhlak. Jadi ada yang berbagai-bagai ungkapan. Tetapi hakikat sebenarnya ia perkara yang sama, iaitu ialah bagaimana kita ini dapat bersihkan diri hati kita dari perkara-perkara yang dicela, dan seterusnya hati kita dipenuhi dengan sifat mahmudah, dan kita benar-benar dapat meletakkan kebesaran Allah di dalam diri kita, insya-Allah.